Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali tuan-tuan puan-puan. Selamat datang kepada yang mungkin baru join kita. Kita telah tamat sesi yang pertama, sesi pengenalan ataupun video asas pengenalan saham. Dan terima kasih tahniah kepada anda yang membuat keputusan untuk terus menyambung pembelajaran di program kita di bahagian kedua. Part kedua. Part kedua ni saya nak mengajar berkenaan dengan teknik asas pelaburan saham. Macam mana kita nak cari kaunter-kaunter berpotensi, macam mana kita nak membuat duit di dalam pelaburan saham, macam mana dekat mana kita nak tengok ataupun platform apa yang kita boleh gunakan. Saya akan ajar tuan-tuan semua yang percuma dalam video ni percuma. Platform yang saya nak ajar pun percuma nanti dengan support dan sebagainya pun semua percuma. Jadi kenapa kita buat ni tuan-tuan? Sebabnya kita nak memberi peluang kepada seramai mungkin warga Malaysia yang ingin mempelajari berkenaan dengan pelaburan saham kerana di waktu ini, di waktu lockdown, PKP daripada tahun lepas, ramai orang terkesan dengan banyak aktiviti ekonomi yang tidak dapat berjalan. Ramai orang mencari peluang apakah lagi cara-cara yang boleh mereka buat untuk mendapat pendapatan yang lebih ataupun mencari pendapatan yang lebih daripada tempat-tempat lain. Ramai orang yang mula mempelajari berkenaan dengan saham, tapi malangnya ramai orang belajar daripada sumber yang tidak sahih, kena bayar yuran yang bukan-bukan, kemudian akhirnya membuat keputusan bahawa pelaburan bukan untuk mereka. Jadi dah habis, dah buang masa pergi program berhari-hari, berminggu-minggu, dah habis beribu-ribu, attend kelas, seminar dan akhirnya tak boleh buat pelaburan. Jadi atas kesedaran itu, saya sediakan video percuma untuk tuan-tuan tengok dulu. Adakah tuan-tuan sesuai untuk membuat pelaburan di dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia ataupun tidak? Jadi tanya kepada anda sekali lagi, selamat kembali kepada semua. Anda kata tuan-tuan baru first time tengok saya, yang tidak tengok video 1 terus lompat video 2. Jadi saya kenalkan diri lagi sekali, saya Izrul Zainal Abidin, seorang remiser di Melaka Securities ataupun nama glamour dia sekarang M+ Online. Tuan-tuan boleh cari nama saya sebagai seorang pemegang lesen berdaftar di bawah Suruhanjaya Securities dan saya mempunyai penglibatan yang luas di dalam pelaburan saham. Ini dua ni award utama saya. Yang belah sini, adalah award daripada pengiktirafan daripada Malaysia Book of Record. Saya mencatat nama di dalam Malaysia Book of Record kerana menjalankan seminar macam inilah, kelas, bukan seminar, kelas selama 24 jam tanpa henti. Tuan-tuan boleh tengok video saya lah kalau ada dekat YouTube ataupun di page Malaysia Book of Record pada 1 April yang lepas. Dan yang sebelah sini adalah pengiktirafan sebagai penerima Top Remiser Award, Top Remiser kategori Bursa Malaysia tahun 2018. Jadi ini sebagai dua pengiktirafan utama lah, level tertinggi. Kalau tuan-tuan nak tengok adakah seorang penyampai tu, seorang coach tu ataupun seorang cikgu yang mengajar saham tu ada credibility dia, nak tengok sama ada adalah berlesen ke tidak, ada pengiktirafan dan sebagainya. Saya sarankan tuan-tuan carilah seramai cikgu-cikgu yang boleh. Sebab ilmu pelaburan saham ni sangat luas tuan-tuan. Hari ini saya akan menceritakan beberapa teknik asas yang tuan-tuan boleh gunakan. Biasanya teknik-teknik asas ni pun pada peringkat awal saya dulu, saya mengajar teknik ni saja pun dah RM800. Masa awal-awal saya pula belajar dulu, nak belajar buka akaun CDS, belajar dua teknik asas, kemudian bolehlah trade sekali satu hari, kelas tu saja ataupun program tu saja bernilai RM12,000. Jadi hari ini saya ajar untuk buka akaun, kita dah cerita dekat video pertama. Anda kata tuan-tuan terlepas, boleh tengok kat bawah ni, kita punya link untuk pembukaan akaun. Kejap lagi dekat slide nanti boleh tengok link pembukaan akaun. Kemudian tuan-tuan saya amanahkan, memandangkan tuan-tuan dapat ilmu ni percuma, tuan-tuan kena sebarkan kepada kawan-kawan, ajak kawan-kawan lain, tengok dulu video ni okey ke tak okey untuk belajar saham sebelum tuan-tuan membuat keputusan untuk attend kelas ke ataupun untuk melabur ke dan sebagainya. Okey. Alright. Jadi insya-Allah kita akan mulakan. Jadi kita dah sesi kedua. Sesi kedua ni kita nak ajarkan teknik terus. Siapa yang terlepas sesi pertama, saya sarankan tengok balik part 1, okey? Alright. Okey, macam biasa saya akan sharekan saya punya slide dekat sini supaya tuan-tuan boleh tengok.
Tuan-tuan boleh gunakan, boleh catat, boleh print dan sebagainya, tapi saya melaranglah untuk digunakan kembali untuk tuan-tuan, katalah tuan-tuan nak buat kelas pula atas tujuan komersial. Kalau tuan-tuan tujuan pembelajaran, dipersilakan. Okey, itu amanah saya. Jadi tuan-tuan dapat ilmu secara percuma, adab berguru adalah untuk mendapatkan keberkatan ilmu. Amanah saya adalah sekurang-kurangnya tuan-tuan kena sebarkan kepada seorang lagi rakan. Kalau dia tak pernah dengar pasal pelaburan saham, bagi dia video ni. Suruh dia buka akaun. Itu amanah kedua. Ajak kawan-kawan buka akaun dengan saya sebab dalam support group nanti ada ramai lagi. Klien-klien saya beribu orang dalam tu yang kita akan kumpul sama-sama dan belajar dan berkongsi pengalaman serta panduan berkenaan dengan pelaburan saham. Okey, part 2. Teknik asas pelaburan saham. Macam mana cara membuat duit di pasaran saham? Ini yang kita nak tahu ni. Kita dah belajar dah pasal background saham, apa itu saham, dekat mana nak jual beli saham, dekat Bursa Malaysia. Apa itu saham adalah pemilikan syarikat. Jadi macam mana kita nak jual beli saham di Bursa Malaysia melalui broker, kena buka akaun, masuk duit dalam tu duit tuan-tuan, jangan risau. Bila-bila nak keluarkan boleh keluarkan, tak ada masalah. Siapa yang mengawal selia pasaran saham ni? Kita ada yang paling tinggi Suruhanjaya Securities, kemudian kita ada Bursa Malaysia, kita ada broker, kita ada remiser. Semua ni tuan-tuan boleh cari alamat dan kontak number mereka. Jangan risau. Hari ni tuan-tuan kenal saya. Kalau ada masalah, insya-Allah boleh PM saya. Facebook saya kat bawah ni boleh cari insya-Allah. Okay, so dah tahu macam mana apa semua. Apa potensi pelaburan saham, berapa persen kita dah tunjuk tu Arif. Dalam sesi yang pertama tu berapa persen pulangan dan sebagainya. Berapa modal pun saya dah cerita. Modal yang saya rasa sesuai untuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa mungkin tuan-tuan perlukan modal lebih kurang ataupun lebih lagi daripada yang saya sarankan, terpulang. Tapi mengikut pengalaman saya, modal berapa minimum yang diperlukan dalam pelaburan saham yang sesuai. Boleh tak boleh tu cerita lain. Boleh kalau RM10 pun boleh kalau nak. Tapi saham apa je yang boleh beli. Kalau nak RM100 pun boleh. Boleh tu cerita lain. Yang sesuai tu part lain. Jadi berapa yang sesuai tu, tuan-tuan kena refer balik pada video yang pertama. Okey, sekarang kita nak tahu. Kita dah kenal dan kita nak identify teknik-teknik pula. Walaupun bunyi macam mudah, boleh buat duit dalam pasaran saham, tapi macam mana? Macam mana dapat duit dalam pasaran saham ni? Okey, jadi yang pertama, kita sebut dia sebagai capital gain ataupun kenaikan harga saham. Jadi dalam pelaburan saham ni ataupun dalam technical analysis, kejap lagi kita akan cerita technical analysis, cara untuk kita membuat duit adalah dengan buy low, sell high. Maksudnya, beli pada waktu harga murah, jual pada waktu harga tinggi. So macam manakah berlaku pergerakan harga saham ni adalah disebabkan oleh supply and demand. Saya ambil contoh, mungkin satu kaunter nama dia Mahsing. Okay, jadi tuan-tuan tahu Mahsing sebenarnya adalah developer ataupun sebagai kontraktor membangunkan banyak. Kita tengok ada Mahsing punya kawasan perumahan dan sebagainya. Berlaku pandemik COVID-19, dia telah berubah kepada, bukan berubah, bisnes asal dia okey, tapi dia telah berkembang dan menumbuhkan ataupun membuka cawangan, bukanlah cawangan, dia membuka satu lagi bidang pelaburan ataupun bidang bisnes yang lain, membuat sarung tangan getah. Jadi Malaysia adalah pengeluar sarung tangan getah utama dunia, nombor 1. Dan Mahsing pun masuk dalam tu. Jadi andai kata projek ni berjaya dan insya-Allah saya rasa okey, pulangan kepada syarikat akan bertambah. Bila pulangan akan bertambah ataupun potensi pulangan akan bertambah, saham syarikat tersebut akan naik. So sebagai contoh, kalau peringkat awal tuan-tuan beli saham Mahsing, katakanlah harga dia RM1. Bila dia dah ada bisnes baru sekarang ni, dia dah masuk pula sekarang dia punya kilang dia dah beroperasi dah buka dah. Kemudian ada mendapat pendapatan daripada kilang tu, mungkin lagi banyak daripada construction dia tu. Saham dia meningkat ke paras RM2. Maknanya peningkatan sebanyak 100 kali ganda. Jadi modal tuan-tuan yang tuan-tuan masukkan, katakan tuan-tuan melabur sebanyak RM1,000,
modal tuan-tuan sekarang telah menjadi RM2,000 kerana kenaikan harga saham. Itu yang kita namakan sebagai capital gain. Yang pertama, cara untuk mendapat keuntungan di dalam pasaran saham. Keuntungan diperolehi setelah penjualan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli. Okay. Cara kedua adalah melalui dividen. Banyak syarikat-syarikat di Bursa Malaysia, syarikat-syarikat yang besar terutamanya, yang stabil, yang kuat, yang kukuh, mempunyai aliran tunai yang baik, mempunyai bisnes yang bagus, mempunyai pengurusan yang berkualiti dan sebagainya. Syarikat-syarikat ni bila dia berkembang tiap-tiap tahun, dia akan bagi dividen. Dia dapat pulangan. Contoh, kaunter tenaga. Saya suka guna contoh tenaga nasional ni. Pertama adalah kenangan dulu sebelum saya terlibat dengan pelaburan saham ni. Kenangan dulu satu hal lah. Kemudian nombor dua, dia adalah sebuah syarikat yang kukuh dan mudah untuk kita membuat rujukan dah bila kita cari syarikat untuk dijadikan contoh. Senang, mudah kita nampak, kita pun kenal. Macam dulu masa saya buat MBA dulu dekat di Monash University, selalu dibuatkan contoh AirAsia. Daripada awal sepanjang 2 tahun pengajian tu AirAsia je, sebab syarikat yang mudah, yang kita kenal, kita nampak dan kita boleh cari maklumat dia dengan senang. Okay? So balik kepada dividen ni, syarikat yang untung tiap-tiap tahun dia akan bagi dividen. Kita cari syarikat yang bagi dividen. Macam tuan-tuan letak duit dalam ASB, tiap-tiap tahun dia bagi dividen mungkin 3%, 4%, 5%. Ada juga syarikat dalam Bursa Malaysia ni yang bagi pulangan dalam bentuk dividen. Jadi kita kena cari. Kalau dalam grup saya, time to time, bila kita ada senarai syarikat yang bagi dividen tu, kita akan kongsikan. Oh, syarikat ni bagi 4% setahun contohnya. Syarikat ni bagi 6% setahun. Jadi kalau tuan-tuan rasa tak pandai nak melabur sangatlah, dah belajar teknik semuanya, rasa-rasa macam tak boleh, cari kaunter yang ada bagi dividen tinggi. Dah. Letak duit dalam tu, beli syarikat tu, katalah syarikat TM contohnya, Telekom Malaysia, beli TM, biarkan dia beberapa tahun, hanya dapat dividen. So, kena tengok TM bagi dividen ke tak lah kan. Cari syarikat yang bagi dividen banyak. Banyak syarikat-syarikat yang bagi dividen ni sebenarnya. Okay, so dividen ni apabila syarikat mendapat keuntungan, akan bagi dividen kepada pemegang-pemegang saham dia. Jadi kita kena tengok announcement dia. Kalau dia bagi dividen sebanyak 5 sen atas satu saham, kalau tuan-tuan ada 100 saham dia, tuan-tuan darablah 5 sen dengan 100, berapa banyak dapatlah RM5. Tapi biasanya syarikat ni dia akan ada bagi dalam nilai persentage, tuan-tuan tengok sepanjang tahun. 5 sen satu saham. Nilai saham tu kalau RM1, maknanya 5% lah. Tapi kalau syarikat tu bernilai 50 sen, dia bagi 5 sen saham, maknanya dividen dia 10%. Mudah nak kira. Ini adalah cara yang paling selamat. Cari kaunter-kaunter yang bagi dividen. Kemudian yang lain, yang mungkin lebih advance sikit, ini kalau tuan-tuan dah belajar nanti, dah belajar teknik, dah pergi kelas ke apa semua, tuan-tuan akan fahamlah berkenaan dengan bonus issue ni. Even kalau dalam grup-grup nanti pun tuan-tuan boleh tanya. Pasal bonus issue ni sebenarnya tak susah, senang je. Okay? Bila syarikat mendapat keuntungan, kadang-kadang dia tak bagi dalam bentuk dividen, dia bagi dalam bentuk bonus issue. Secara ringkas dia macam ni. Kalau tuan-tuan ada 100 unit saham Petronas, contoh Petronas Dagangan, dia tak bagi dividen, tapi dia bagi bonus issue. Katakan dia bagi dalam announcement dia kata setiap 2 unit you dapat 1 unit bonus. You ada 100 unit, dengan bonus issue ni tuan-tuan dapat 50 unit percuma. Jadi tuan-tuan dapat 150 unit sekarang ni, ada 150 unit. Kan untung tu. So banyak cara sebenarnya, banyak cara lain lagi. Tapi ini adalah 3 cara utama. Belum lagi cerita pasal IPO dan sebagainya, itu advance lagi lah. Jadi apa ni, ataupun warrant, panjang lagi, banyak lagi. Tapi sebagai pengenalan, 3 cara ni saja sudah cukuplah untuk tuan-tuan faham macam mana cara membuat duit dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Kita fokus di Bursa Malaysia sekarang ni. Okay? Macam mana kita nak membuat jual ataupun beli saham di Bursa Malaysia? Saya tunjukkan contoh kat sini adalah platform M+ Online.
Tuan-tuan yang ada akaun dengan tempat lain, saya sarankan tuan-tuan buka satu dengan M+. Ada link dekat bawah ni, tinyurl.com/m+cds. So, tuan-tuan boleh buka dan saya akan menjadi reminder tuan-tuan lah kalau tuan-tuan buka dengan link ni, share dengan kawan-kawan, ajak kawan-kawan buka akaun. Okay? Supaya boleh duduk sama-sama lah, belajar saham dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau buka akaun dengan broker lain, lainlah cara dia punya platform dia. Jadi saya tak tahu macam mana, tuan-tuan kena check lah dengan reminder tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan buka akaun dengan saya dan ini adalah platform M+, platform M+ ni sama je dengan beberapa platform daripada broker-broker lain, cuma M+ ada banyak features tambahan. Banyak lagi kita bagi free kegunaan-kegunaan dalam platform ni. Okay, so contoh dalam platform ni, antara kaunter-kaunter ini, kaunter-kaunter yang ada lah. Bukanlah ini je yang ada. Kita ada 1000 lebih kaunter termasuk kaunter warrant. Tuan-tuan boleh type apa nama kaunter. Contohnya saya type sini Mr. DIY. Tuan-tuan jangan terkejut. Mr. DIY adalah syarikat yang ada di Bursa Malaysia yang disenaraikan. Tuan-tuan boleh beli saham dia. Agak-agak tuan-tuan tiap-tiap minggu, terutamanya ni suami-suami ni kan, masuk DIY, ini adalah antara kedai-kedai berantu lah. Mr. DIY, kedai Eco kan. Ini kedai-kedai berantu. Masuk, keluar mesti penuh. Mesti banyak penunggu ikut kan. Macam-macam, ada je benda nak beli. Kadang masuk tak ada niat nak beli pun, keluar macam-macam. Apa kata tuan-tuan beli saham dia? Selalu beli barang dalam kedai dia kan. Sekarang kita beli kedai itu terus. Lagi senang. Sebab kita tahu, semua orang yang masuk keluar mesti macam-macam barang kan. Mesti syarikat ni untung. Jadi kita dah rasa syarikat ni untung, baik kita beli saham dia. Bila syarikat ni untung, harga saham dia meningkat. Jadi kita pun mendapat keuntungan. Harga semasa waktu saya buat slide ni adalah RM3.97. Masa awal-awal dia masuk ke Bursa Malaysia, tak sampai setahun pun lagi, harga dia baru RM1.30 masa tu. 3 kali ganda. Maksudnya kalau tuan-tuan beli tahun lepas, harga dia RM1.30. Ini tahun 2021. Tahun 2020 harga dia RM1.30. Dia dah naik 3 kali ganda. Katakanlah masa tu tuan-tuan letak RM10,000. Tuan-tuan tak jual-jual. Harga dia naik sampai sekarang ni, harga dia lebih daripada 3 kali ganda. Maknanya lebih daripada 200%. Sekarang duit tuan-tuan telah ada RM30,000 lebih. Kalau RM10,000, kalau RM100,000, so tuan-tuan boleh kira sendirilah macam mana nilai sesuatu saham tu meningkat disebabkan nilai syarikat tu dah meningkat. Syarikat tu dijangka akan boleh memberi pulangan lagi pada masa hadapan, jadi saham dia akan meningkat. Ini contoh saya dah tekan kat dalam ni QES. Harga dulu 30 sen, sekarang dah jadi 70 sen. Lebih 100% tuan-tuan. Okay, walau bagaimanapun saya sentiasa ingatkan, jangan kita tengok kepada pulangan. Pulangan dia 100%. Okay, tapi ada risiko. Kita kena tengok risiko dulu. Dalam pelaburan saham ni, bila saya buat kelas ke apa semua, saya akan ceritakan bahawa kita kena kawal risiko dahulu sebelum kita cerita pasal keuntungan ataupun pulangan yang kita nak dapat tu. Bila kita berjaya kawal risiko, baru pulangan tu akan datang dengan sendirinya. Jadi yang itu nanti tuan-tuan nak kena belajar lebih lagi lah. Tapi apa yang saya ajar dalam video percuma ni pun, sebenarnya tuan-tuan dah boleh mulakan untuk di dalam pelaburan saham, insyaAllah. Okay. So, macam mana kita nak kenal pasti syarikat yang berpotensi? Ada 2 cara utama. Satu melalui fundamental analysis dan kedua technical analysis. Ini 2 cara utama. Apa-apa cara lain pun ada, boleh, tak ada masalah. Tapi untuk tujuan pembelajaran, kita bila belajar ni, kita kena ada struktur lah. Masuk darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 sampai ke darjah 6, kemudian tingkatan 1 sampai ni kan. Tujuan kita untuk melengkapkan diri untuk masuk ke alam pekerjaan. Boleh je orang kata tak payah pergi sekolah. Boleh terus bekerja, memang betul. Tetapi dengan pergi darjah 1, darjah 2, mula belajar kira, belajar membaca dan kita juga melalui pengalaman belajar. Macam saya pun belajar sampai ke peringkat sarjana. InsyaAllah kalau ada rezeki nak sambung ke PhD pula. Kalau ada rezeki, insyaAllah. Tuan-tuan doakan saya. Amin. Okay. Dengan tujuan untuk kita melalui proses tu. Proses tu akan mematangkan kita.
Jadi ini adalah dua teknik utama yang kita nak belajar. Walaupun mungkin tuan-tuan tak tahu, tak apa, saya dengar berita je pun saya boleh beli saham. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu pengalaman masing-masing. Tapi dengan struktur yang kita susun ni supaya tuan-tuan tahu apa nak belajar dulu, apa nak belajar dulu. Okay? Yang pertama, fundamental analysis. Fundamental analysis ni, kita mengkaji berkenaan dengan syarikat tu sendiri. Kedudukan syarikat tu sendiri. Yang pertama, kita nak mengkaji penyata kewangan syarikat. Ini untuk orang yang biasa-biasa ataupun first time nak belajar pasal saham, pertama kali nak dengar pasal kira-kira ni, jam. Jam dah apa benda nak buat ni. Tengok pula topik income statement, balance sheet, cash flow statement, dah jam. Jangan lagi dulu tuan-tuan, jangan lagi dulu. Ini baru nak bagi tahu je. Di mana nanti tuan-tuan boleh skip semua ni. Saya nak ajar macam mana nak skip semua ni. Tapi saya kena bagi tahu dululah. Okay. Income statement, balance sheet, cash flow statement ini adalah perkara yang biasa di dalam penyata kewangan syarikat. Kita nak tengok syarikat ni untung ke tak untung, bagus ke tak bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita nak lihat kepada kekukuhan syarikat. Adakah syarikat ni, contohlah dia jual satu produk ni kan. Dia jual produk ni, katakan dia seorang je ataupun dia satu je syarikat yang jual benda tu satu dunia. Contoh macam vaksin sekarang, vaksin pun dah ada 3-4 company kan. Contohlah katakan apa ni, satu syarikat, nama apa saya nak bagi nama mungkin tuan-tuan familiar, KPJ lah contohnya, KPJ syarikat Malaysia kan. Dan KPJ adalah listed company. Ini contoh dia je seorang buat vaksin COVID-19. Tentu dah semua orang akan beli dengan dia. Kemudian syarikat dia mesti akan berkembang, akan mendapat banyak pulangan. Banyak pulangan, saham syarikat dia mesti meletup-letupnya. So kita nak tengok kepada kekukuhan syarikat. Ada tak orang yang buat bisnes yang sama dengan dia? Ada tak dia pesaing dia macam mana? Ada apa kedudukan dia dalam dunia ataupun dalam industri dia? So saya ambil satu contoh, syarikat Tenaga Nasional dekat Malaysia. Tenaga lagi kan? Okay. Tenaga Nasional ataupun TNB, kalau dalam platform, dalam bursa, kita akan cari nama dia, dia tulis Tenaga. Itu nama pendek dia. Okay. Dia seorang je yang buat power distribution. So tuan-tuan kena faham, dia bukan the only company yang buat power generation. Saya dulu dalam bidang ni lah, dalam electrical ni apa semua kan. Tapi dia saja syarikat yang membuat transmission. Kemudian distribution of power juga, dia adalah the only company yang buat. Jadi dekat sini kita nampak dia ada monopoli dekat situ. Dalam bidang transportation ataupun transmission daripada satu negeri ke satu negeri, dia saja yang buat. Kemudian dia jual kat kita pula, tak ada syarikat lain. Kalau macam dulu saya belajar di Australia, kita ada beberapa syarikat company elektrik yang kita boleh pilih, kita nak beli daripada mana. Maka ada competition. Kalau tenaga dia tak ada competition. Ada tak peluang dia nak naik? Sangat tinggilah. Kalau kita buat kita buat pembacaan daripada syarikat tu, fundamental dia sangat kukuh lah kalau ikutkan. Lagi pula dia dah terlibat dengan solar lah, dengan macam-macam, beli syarikat utility company kat luar negara dan lain-lain. Okay. So kita cari company yang mudah untuk kita belajar, kita faham kedudukan kekukuhan syarikat dia. Kemudian kita tengok potensi pulangan perniagaan di masa depan. Banyak contoh syarikat yang kukuh pada waktu sekarang, pada waktu depan pupus. Antaranya, saya ambil contoh syarikat international lah. Kodak. Okay, Kodak. Dulu semua orang nak ambil gambar beli Kodak tu. Saya tak tahu tuan-tuan hidup tak zaman tu ataupun masih kecil lagi, tapi daripada kecil ayah saya memang suka ambil gambar. Saya ada Kodak tu dan kita hantar cuci pun kat kedai nama Kodak kan. Jadi dia adalah sebagai pelopor ataupun dia sebagai pemain industri utama zaman tu, Kodak. Masa saya buat MBA dulu, Master in Business Administration, saya ada buat lawatan sebagai study tour ke Shanghai, Beijing dan Jepun. Kemudian di China tu kami melawat company Kodak ni. Di China, mereka telah localizekan Kodak tu, dia tak ada kena-mengena dengan international Kodak. International company dah pupus lah. Dia selamatkan Kodak tu dan dia venture kepada bisnes lain dalam printing business. Ada supply machine printing tapi dia beli company Kodak tu. Nama masih maintain. Jadi saya nak sebutkan bahawa kita kena kenal pasti syarikat yang boleh terus-menerus memberi pulangan perniagaan pada masa depan.
company yang memang ada competitive advantage, company yang sentiasa develop syarikat dia, especially dengan dunia yang sangat pantas berkembang ni. Contoh lain, Nokia. Satu masa dahulu, semua orang tahu Nokia. Selain guna untuk call orang, dia juga boleh digunakan untuk baling anjing dan untuk membina rumah sebagai sebahagian batu-bata. Nak menunjukkan kukuhnya Nokia ni kan. Tapi apa jadi sekarang? Orang pun tak kenal. Kalau tanya budak-budak WeChat sekarang tak kenal Nokia kan. So maaf siapa geng-geng WeChat. Itu nak menunjukkan tuan-tuan ni generasi muda lah. Generasi panggil generasi hipster ni kan. Okay. So satu masa dia adalah sebagai syarikat gergasi. Tapi dia tidak dapat berkembang selari dengan perkembangan teknologi, maka dia dah pupus. Last kali sebagai contoh adalah BlackBerry. Dulu saya ada BBM, BlackBerry Messenger kita panggil. Sangat glamour masa tu. Saya tak boleh nak join sebab saya pakai Nokia. Tapi geram je ada Black BB Pin lah apa semua kan. So siapa yang hidup zaman tu faham lah. Siapa yang faham tu maknanya veteran tu kan. Okay. So walaupun syarikat tersebut besar, kita kena mengikuti perkembangan dia. Adakah dia selari perkembangan syarikat tu? Boleh tak dia bagi keuntungan lagi dalam tempoh 5 tahun akan datang? Kita tengok pendek je lah 5 tahun. Kalau 5 tahun tengok dia pun sama je tak berkembang kan, kita carilah company lain untuk kita melabur. Okay. Kemudian potensi pengembangan syarikat di masa hadapan. Kalau yang semasa kita boleh ambil contoh syarikat besar adalah Tesla. Jadi Tesla ni dia kalau ikutkan, kalau kita tengok mengkaji penyata kewangan syarikat dia rugi. Rugi je memanjang. Tapi kenapa tahun lepas ataupun awal tahun ni 2021 ni dia punya saham dia meletup-letup. Saham yang paling perform sekali dalam dunia. Saya berani katalah. Sebab dia berada di pasaran New York, dia berada di Nasdaq, dan pasaran US adalah pasaran terbesar dunia. Saham dia paling meletup-letup sekali. Sebab ada potensi di masa hadapan. Orang nampak setahun, 2 tahun lagi, dia akan dapat banyak pulangan. Walaupun sekarang berada dalam kerugian. Kalau ikutkan kajian pertama ni dah out. Tapi yang bahagian sini, dia ada potensi besar untuk bagi pulangan. Okay. Dan ini lebih advance lagi kepada orang yang mungkin ada background berkenaan dengan accounting ataupun auditing atau apa-apalah yang berkaitan dengan membuat kira-kira ni. So kita boleh tengok dari segi financial ratio. Contoh financial ratio yang agak advance sikit, earnings per share, price earning ratio, net tangible asset dan sebagainya. Walau bagaimanapun tuan-tuan, jangan risau semua yang dah menguap tu, dah terbaring apa benda pula ni, ingatkan belajar saham senang. Sekali nak tengok EPS, PE ratio semua, jangan risau tuan-tuan. Benda ni kita boleh skip. Ini adalah, dia ada 2 kategori. Nanti kita tengok tuan-tuan ni kategori mana. Yang pertama ni fundamental analysis, kita belajar pasal syarikat dulu. So jangan risau. Ini sedikit tambahan sekiranya tuan-tuan memang faham apa yang saya sebut tadi, PE ratio, and net tangible asset, earnings per share dan sebagainya. Saya bagi beberapa contoh daripada rujukan di website Bursa Marketplace. Tuan-tuan boleh tengok ni, macam mana nak kira gross profit margin, net profit margin, return on equity, kemudian seterusnya current ratio, debt to cash flow dan macam-macam lah. Dividen, dividen ni kita nak cari dividen yang tinggi. Kalau tuan-tuan decide ataupun membuat keputusan nak beli dan simpan je 5 tahun contohnya kan, cari dividen yang tinggi. Itu je. Senang je. Okay. Alright. So jangan pening-pening dulu. Andai kata tuan-tuan dah rasa alamak macam susah je, nanti lo kita bagi yang susah dulu. Nanti kejap lagi kita tunjuk cara senang pula. So tuan-tuan tengok cara mana yang sesuai untuk tuan-tuan. Kemudian kita beralih kepada bahagian kedua, technical analysis. Sebelum nak cerita pasal technical analysis, pertama, tuan-tuan nak kena kenal pasti jenis-jenis pelabur yang ada ataupun tuan-tuan sendiri sebagai jenis pelabur yang mana. So, saya dah buat beberapa kategori ringkas yang kita gunakan. Yang pertama, disebut sebagai intraday. Intraday. Intraday ni adalah orang yang beli dan jual saham pada hari yang sama. Contohnya kita kenal pasti ya, saya tengok ni apa kaunter yang mungkin tuan-tuan biasa, Axiata. Okay, Axiata. Axiata ni token pada Celcom lah. Okay. So Axiata
pagi mungkin dia gerak sikit, tuan-tuan beli, kemudian tengah hari dia dah naik katalah sampai sasaran yang tuan-tuan nak. Nanti kita akan belajar macam mana nak develop kita punya trading plan, trading strategi dan sebagainya. Sampai 2% tuan-tuan nak jual. Beli dan jual hari yang sama. Jadi itu dinamakan sebagai intraday. Boleh tak beli dalam masa 2 minit, jual? Boleh. Beli dalam masa 1 minit, jual? Boleh, tak ada masalah. Beli dia naik, jual lah. Kalau ikut trading plan tuan-tuan lah. Boleh tak saya beli nak pegang setahun? Boleh. Boleh tak saya nak beli nak pegang 2 tahun? Boleh tak saya beli nak pegang sampai bila-bila? Kalau saya mati, apa jadi? Saham tersebut akan diwarisi oleh anak-anak tuan-tuan ataupun waris tuan-tuan. Saya dah handle beberapa kes selepas berlaku kematian, waris datang dengan surat mahkamah. Biasanya proses tak lama lah kan. Cuma yang lama tu proses mahkamah. Jadi transfer kepada waris. Waris pula dapat saham tersebut. Okey. Jadi yang pertama, intraday beli dan jual pada hari yang sama. Kedua, kita namakan sebagai kontra trader. Okay, kontra trader. Trader ni adalah pelabur ataupun pedagang. Trader ni sebagai pedagang, jual beli dalam tempoh masa yang singkat. Investor dan dia panjang sikit. Beli dan simpan untuk 3 hari ke atas. Kontra. Okay. Nanti bila tuan-tuan dah belajar mana-mana teknik ke apa semua, bila kita kata tuan-tuan, counter ni sesuai beli untuk kontra. Contohlah saya cari, okey, PACDEC ni. PACDEC ni adalah Petronas Dagangan. Nama pendek dia PACDEC. PACDEC sesuai untuk kontra. Jadi tuan-tuan tahu, okey, beli untuk simpan 3 hari ke atas. 3 hari ke atas mungkin seminggu, mungkin 2 minggu. Okay. Seterusnya, kategori swing. Beli dan simpan untuk 3 minggu ke atas. Jadi kontra ni 3 hari ke atas. Tuan-tuan mungkin boleh pegang seminggu, mungkin 2 minggu. Tapi bila dah masuk 3 minggu tu, kita namakan dia sebagai swing trader. Beli dan simpan untuk 3 minggu ke atas. Dan yang terakhir adalah long term ataupun kategori investor, beli dan simpan untuk 3 bulan ke atas. 6 bulan ke, setahun ke, ini biasanya counter-counter yang bagi pulangan dividen tinggi lah. Kita tahu syarikat tu bagus, tapi mungkin dia bergerak perlahan, tapi dia bagi dividen. Jadi kita boleh dapat pulangan dalam bentuk dividen kan. Tadi kita dah cerita 3 cara. Capital gain, dividen dengan juga bonus issue. So mungkin tuan-tuan nak cari counter yang long term, nak bagi dividen je. Okey, boleh, tak ada masalah. Walau bagaimanapun, kategori-kategori ni saya yang letak nama. Tapi dia punya kategori tu memang ada. Cumanya ada orang kategorikan kontra ni mungkin 5 hari. Swing ni mungkin 2 bulan. Ikut dia lah. Tapi nak bagi tahu, ada short term, ada mid term, ada long term. Ini adalah kategori yang saya setkan. Intraday macam mana? Intraday memang semua orang sama, sepakat. Ijma' ulama, tak ada khilaf. Intraday memang beli dan jual hari yang sama. Kontra, swing dan long term ni ada orang bagi mungkin definisi yang berbeza-beza, tetapi dia punya time frame dia tak jauh beza lah. So kalau macam saya cakap 3 hari, dia mungkin 5 hari. Okay, tapi pegang pada ni lah, senang. Semua 3 hari, 3 minggu, 3 bulan. Settle. Tuan-tuan jenis yang mana? Macam mana tuan-tuan nak tahu? Mungkin tuan-tuan masih baru kan? Macam mana nak tahu? Aku ni intraday ke kontra? Tuan-tuan kena tengok sebanyak mana free time yang tuan-tuan ada. Sekarang mungkin ramai duduk kat rumah, mungkin boleh buat intraday. Tuan-tuan mungkin bekerja sepenuh masa, 8 pagi sampai 5 petang kan? Jadi tuan-tuan tak ada masa nak tengok market setiap masa. Jadi mungkin tuan-tuan boleh hanya buat kajian waktu malam. So tuan-tuan boleh jadi kontra ataupun swing. Trade dengan tenang, beli, simpan 3 hari, simpan 1 minggu, beli hari Isnin minggu ni, minggu depan hari Isnin jual dah. Ataupun memang sibuk, ataupun memang dah nak beli dan simpan long term. Tuan-tuan yang kena tentukan. Saya hanya bagi kategori. Tuan-tuan yang kena buat ulang kaji, kena buat study counter, dan you yang sendiri decide, okay, counter ni aku nak buat swing, counter ni aku nak buat kontra. So macam tu, bukan jadi semua modal kita masuk dalam satu syarikat, tak. Okay, pelan-pelan dulu. Okay, jadi balik semula kepada technical analysis. Kita ada banyak ni. Hari ni sebenarnya dalam video ni saya revealkan banyak benda. Kalau tuan-tuan boleh setuju dengan saya, boleh komen dekat Facebook page saya Izrul Zainal Abidin ni, apa yang saya cakap ni boleh verify.
Tuan-tuan tak belajarlah benda-benda ni dalam kebanyakan kelas-kelas pengenalan asas. Ini saya cerita ni biasanya dalam kelas yang berbayar. Saya dah tarik silibus tu supaya tuan-tuan faham siap-siap. So contoh boleh jangka apa benda nak buat lepas ni kan. Kalau tak nanti pergi asas balik still tak tahu apa benda saham ni kan. Macam mana nak beli, nak untung dan sebagainya. So saya bagi tahu siap-siap kat sini. Dalam technical analysis dia ada beberapa mantra dipanggil ataupun sebagai bukanlah tagline. Tagline ni perkataan sekarang ni lah kan. Dia sebagai satu motto ataupun sebagai satu pegangan dalam technical analysis. So saya ceritakan beberapa pegangan utama. Yang pertama, market discounts everything. Apa maksud dia? Maksud market discounts everything ni, saya bagi contoh satu counter ni nama dia Sedania. Dulu saya suka bagi satu contoh counter Notion nama dia. Tapi itu dah lama punya contoh, ini yang terbaru punya. Pergerakan saham ni dia akan menunjukkan apa saja yang boleh memberi kesan kepada saham tersebut dia berlaku sekarang. Kalau tuan-tuan baca news, katakan baca news esok, benda tu dah jadi hari ni. Jadi kalau esok tuan-tuan baca, baru nak baca, terutama kalau baca surat khabar, benda tu dah lewat dah sebenarnya. Bila dah keluar news, kebanyakannya dah terlewat. Kalau news tersebut baik, harga saham tu dah naik semalam lagi. Jadi tuan-tuan dah terlepas. Jadi inilah kegunaan kita baca technical analysis. Kalau tuan-tuan biasa tengok ni, kalau tak biasa tak pernah tengok pun tak apa. Saya tunjuk dah. Ini first time. Ini adalah pergerakan saham daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang sedanya. Tengok daripada harga rendah dia, ini harga rendah, merah ni harga rendah dia. 90 sen naik ke paras RM1.20, maknanya kenaikan 30 sen. Daripada 90 sen ke RM1.20, kenaikan 30 sen. 30 sen daripada 90 sen adalah 30%. Kalau tuan-tuan beli kat bawah ni, jual ke atas ni dalam hari yang sama ni dalam tempoh sejam ni, keuntungan dia sebanyak 30%. Boleh ke tak boleh? Boleh. Senang ke tak senang? Tak senang. Saya bagi tahu siap. Boleh ke tak boleh cerita lain. Boleh sampai tak 30%? Boleh. Tapi bukan selalu jadi dan biasanya orang tak dapatlah 30% ni. Pakai teknik apa pun, paling-paling mungkin dapat 10% atau 20%. Kita kena tunggu confirmation. Kita kena tunggu signal dan sebagainya. Okay? Cuma saya nak cerita berkenaan market discounts everything ni. Kerana apa dia terus naik ni? Sebab pada waktu tarikh ni, tuan-tuan boleh cek balik tarikh nanti, keluar news bahawa Datuk Seri Feros, pemilik Jekyll, Feros ke Fairuz? Jekyll, beli saham Sedania sebanyak kalau tak silap 10 juta unit. Seorang yang besar, yang kaya, yang ada ilmu, yang ada perniagaan besar, beli sebuah syarikat ni, yang tuan-tuan mungkin tak kenal pun siapa Sedania ni, beli dengan jumlah yang besar. Dia tentulah dah ada buat kajian dan sebagainya. Bila dia beli dengan banyak, jadi kita boleh tengok pergerakan harga dalam chart ni ataupun carta ni, dan juga mungkin dalam grup nanti cerita, sedangnya Datuk Feros beli 10 juta unit. Kita tahu ada orang kaya beli, kita pun belilah ikut dia kan. Adalah teknik-teknik dia kan. Jadi itu yang disebut sebagai market discount everything. Pergerakan saham tu, diskaun ni bukan diskaun dekat pasar raya kat Sogo ke apa tuan-tuan. Diskaun ni maknanya dia dah ambil kira. Telah diambil kira. Tuan-tuan search Google Translate, tengok diskaun ni maksud dia dah ambil kira. Apa yang berlaku sekarang, pasaran terus bergerak. Esok atau lusa baru keluar berita Datuk Feros beli saham Sedania, harga dah naik 30%. Jadi kita boleh nampak daripada pergerakan carta. Ada cara, ada teknik dia. Cuma saya nak bagi tahu pergerakan ni berlaku dalam minit ataupun saat ataupun jam terus berlaku dan kita boleh nampak, kita boleh buat keuntungan kalau masuk dengan teknik yang betul. Okey. Nombor 2. Ini mantra yang kedua ataupun tagline yang kedua ataupun apa tadi yang saya sebut tadi, sebagai kita punya rules dalam technical analysis, trend is your friend until it ends when it bends. Cakap Jawa dia,
trade counter uptrend. Senang. Tu mudah faham dia. Apa tu uptrend, apa tu sideways, apa tu downtrend. Nanti kita mungkin pelan-pelan boleh belajar dalam video-video yang seterusnya. Yang penting kita nak cari counter yang sentiasa menaik je sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Susah ke nak cari counter yang sentiasa naik selama 6 bulan? Dalam platform M+, tuan-tuan akan dapat carta macam ni. Tuan-tuan tengoklah counter-counter apa yang tuan-tuan suka. Saya ambil contoh ni counter Greatech. Naik je. Jadi kalau katakan tuan-tuan dia dah naik, tuan-tuan beli. Okay, tuan-tuan tengok dia dah naik lama. Okay, belilah counter ni kukuh ni. Mungkin tuan-tuan rajin nak tengok fundamental dia sikit-sikit. Untung ke tak untung counter ni. Beli selagi dia naik, selagi dia uptrend. Macam mana kita nak tahu dia uptrend, tuan-tuan akan belajarlah nanti pelan-pelan. Dia buat higher high, higher low, 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 lower low. Bila dia dah break daripada uptrend, kita jual. Line ni tuan-tuan boleh belajar nanti. Kalau tuan-tuan nak belajar macam mana nak buat line uptrend ni. Kita cari counter yang meningkat naik 45 darjah selama sekurang-kurangnya 6 bulan. Bila dia dah mula turun, kita jual. Okay? Contoh andai kata kita beli dekat sini. Harga dia sekitar RM1.20. Kalau tuan-tuan ada modal RM1,200, tuan-tuan beli sini 100 lot, 10 lot. Okay. Beli kat sini RM1.20. Bernilai RM1,200. Tuan-tuan jual kat sini dah harga dia RM5.60. So, keuntungan sebanyak RM4.40. So, kalau ada RM1,200 tuan-tuan beli kat sini, jual kat atas ni, modal tuan-tuan dah jadi RM5.600. Sekarang dia tengah menurun. Mungkin dia naik balik, kita boleh beli balik. Tapi apa pun, kita cari counter yang trend menaik. Trend ni adalah kawan kita selagi dia masih uptrend, sehinggalah dia berakhir. Bila dia berakhir, apabila dia menukar trend ataupun when it bends ni maksudnya dia dah menukar arah. Bila dia dah turn. Bila dia dah bend ni apa bahasa Melayu? Bila dia dah corner kan. Bila dia dah corner, kita jual. Bukan susah sangat. Tapi tak semudah tu. Dia ada elemen-elemen lain nanti tuan-tuan akan faham bahawa walaupun nampak macam mudah, tetapi bila tuan-tuan dah belajar teknik, saya boleh bagi tahu tuan-tuan, kita dah susun macam mana tuan-tuan nak belajar daripada awal teknik ni apa semua ni. Saya boleh bagi tahu tuan-tuan hanya perlukan sekitar 3 hari lah. Kalau tuan-tuan beri tumpuan mungkin 2 hari, 3 hari, tuan-tuan boleh selesai belajar dan sebagainya. Tapi yang lebih susah nanti adalah tuan-tuan kena praktikkan, kena praktis. Okay? Pengalaman yang akan mengajar tuan-tuan sama ada tuan-tuan akan berjaya atau tidak. Teknik-teknik ni insya-Allah tak perlu masa yang lama sebab kita banyak dah susun dah benda ni. Okay, apapun ilmu ni semua sebenarnya dekat luar sana percuma. Boleh tuan-tuan boleh cari satu-satu, cumanya mungkin tidak disusun dengan baik ataupun yang saya bukanlah nak promote untuk beli video ke apa kan. Dalam Facebook page saya memang saya ada provide video saham super trader nama dia. Yang tu memang berbayar. Memang saya ajar daripada zero teknik sampai advance, sampai intraday. Daripada kontra, swing dan juga sehingga ke intraday. Intraday adalah yang paling advance sekali. Jual beli pada hari yang sama. Bukan untuk semua orang. Bila tuan-tuan ada pengalaman, baru boleh masuk. Dulu kita jual video tu untuk basic saja RM800. Kemudian untuk intraday saja RM1,800. Jadi RM2,600 total semua. Kita bagi diskaun lebih kurang RM2,200 macam itulah. Tapi sekarang video tu saya dah kumpulkan semua sekali. Semua sekali. Apa yang tuan-tuan perlu tahu pasal saham ni semua ada dalam tu. Hanya bernilai RM499. Boleh tengok kat Facebook. Saya bukan nak promote. Saya memang lillahi ta'ala saya bagi tahu. Benda ni hanyalah video 2 ni. Memang nak bagi tahu supaya tuan-tuan dah mula trade dah pun. So kalau rasa nak cuba-cuba, setakat 2 video free ni pun tuan-tuan dah boleh cuba-cuba dah. Tak ada masalah. Okay. Alright. So kita teruskan. Trend is your friend until it ends when it bends. Okay. Okay. Yang seterusnya, yang ni adalah mantra ataupun kita punya tagline yang terakhir. History repeats itself. Apa maksudnya?
Dalam teknikal analisis, bila kita buat carta tu turun naik saham, turun naik, kita akan dapati ada banyak perkara yang berulang. Dia panggil sebagai macam cycle. Ada banyak benda yang berulang dan maknanya kita boleh agak-agak pula apa nak jadi lepas ni. Saya ambil contoh satu kaunter ni, nama dia Supermax, sebagai salah satu syarikat terbesar yang mengeluarkan sarung tangan getah. Sekarang ni tengah pandemik COVID-19. Kita tengok sejarah dulu, sekitar tahun 2011 dulu, berlaku satu pandemik juga masa tu, H1N1. H1N1. Jadi apa berlaku H1N1? Bila berlaku H1N1, permintaan sarung tangan getah meningkat naik dan harga dia pun naik, dan saham ni daripada harga RM20 naik sampai RM7 macam tu. Meningkat naik. Tapi kemudian setelah virus tu dah makin kurang, maknanya kesan kepada masyarakat dah makin kurang, harga dia semakin menurun. Jadi kalau berlaku apa-apa pandemik tu, kita tahu kaunter sarung tangan getah mesti akan naik. Jadi bila kita kenal pasti trend ni, kita kenal pasti pergerakan harga ni, bila berlaku sekarang ni COVID-19, kita dah tahu dah ini mesti naik ni. Ini jadi tahun lepas 2020 ramai orang profit kau-kau punya daripada kaunter-kaunter sarung tangan getah, Supermax, Kosan, Top Glove, Care Plus, macam-macam. Kita ada tak kurang 10 lah syarikat yang berkaitan dengan sarung tangan getah. Tapi kita kena faham, dia akan mengulangi apa yang berlaku dulu. Dia akan turun balik. Kemungkinan besar balik semula harga asal. Jadi, tuan-tuan mungkin boleh mengambil langkah berjaga-jaga sebelum pandemik ataupun awal-awal pandemik dah tahu dah ini mesti naik ni kan, beli. Daripada harga RM20 naik sampai RM21 tuan-tuan. 2000% tuan-tuan. Masuk RM10,000 dalam masa 3 minggu ni dah jadi RM200,000 modal tuan-tuan. Tapi kalau salah timing, orang dah masuk awal, tuan-tuan masuk lambat, tuan-tuan baru nak masuk ke atas ni, modal RM200,000 tinggal jadi RM10,000. Berani. Berani tak berani? Tadi saya cakap masuk RM10,000 dapat RM200,000, semua semangat dah. Mungkin ada yang dah bangun ke apa, semua cabut baju kan. Semangat lain macam kan. Sekarang nak beritahu. Kalau you tak ada teknik yang betul, silap timing, salah cari kaunter, masuk RM200,000, tak payah RM200,000 lah. Kita masuk RM20,000, tiba-tiba harga drop balik ke paras ni, tinggal berapa ni? Masuk RM20,000, tinggal RM1,200 je. Berani ke tuan-tuan? Masuk RM2,000, RM20,000, hilang RM19,000, tinggal RM1,000 je tuan-tuan. Itu risiko dalam pelaburan. Jadi kita kena nak tahu. Nampak macam mudah, tapi risiko ni pun high risk, high reward. Okay? Alright. So hari ni saya nak ajar satu teknik. Teknik ni tak pernah orang ajar free lah setakat ni kan. Kalau orang yang ajar kelas ke apa semua ni, saya bagi tahu siap-siap dah ni. Nama dia moving average. Kalau tuan-tuan dah buka akaun nanti, benda ni tuan-tuan akan dapat free saja. Tapi nak tahu penggunaan dia, saya ajarkan satu teknik. Nama dia moving average. Dia ada dua tali dia panggil. Okay? Dua pergerakan harga yang nama dia moving average. Yang saya nak ajar tuan-tuan penggunaan basic 5 moving average dengan 10 moving average. Kalau dalam platform tuan-tuan tekan je, dia dah ada keluar dah. Kat mana nak tekan ke apa semua nanti dalam grup saya, tuan-tuan dah buka akaun, nanti saya tunjukkan kat mana, senang je. Tuan-tuan pakai satu teknik mudah ni, kejap lagi saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan apakah hasil dia. Okay. Bila tali merah ni langgar tali biru ni, ataupun dia cross daripada bawah, dia cross naik ke atas, ini kita namakan sebagai buy signal. Tuan-tuan boleh beli. Okey, dengar baik-baik. Bila dia cross kat bawah ni, ataupun bila dia langgar kat bawah ni, tuan-tuan boleh beli. Tapi ada beberapa syarat lain lagi lah. Tuan-tuan apa ni boleh tambah untuk lebih confirmkan signal ni bahawa sekarang boleh beli. Kalau setakat cross macam ni tuan-tuan nak beli pun boleh. Tapi saya sarankan tuan-tuan buat back test.
apa saja teknik yang tuan-tuan belajar, tuan-tuan kena buat backtest. Apa maksud backtest? Tuan-tuan belajar moving average ni kan, nanti tuan-tuan buka carta, tuan-tuan try tengok dekat counter line, jadi ke tak, jadi ke tak. So ini saya ajar teknik dulu first. Yang senang, free pula tu. Tolonglah praktis nanti. Bila dia cross, tuan-tuan beli, dia naik selagi tali merah ni atas biru, tuan-tuan boleh pegang saja. Peganglah counter ni selama mana pun. Mungkin tuan-tuan daripada kontra tiba-tiba jadi swing, pegang di atas lagi boleh jadi investor, tak ada masalah. Sampai dia cross ke bawah balik, tuan-tuan jual. Okay. Faham ke setakat ni? Setakat ni faham tak agak-agak? Kat bawah ni beli, kat atas ni jual. So macam mana kita nak buat? Saya cerita sikit dulu. 5 moving average ni maksudnya pergerakan 5 hari. Pergerakan harga purata selama 5 hari. 10 moving average maknanya pergerakan harga purata selama 10 hari. Okey. Siapa nak belajar advance ataupun nak faham lebih detail, nanti kita boleh tengok dalam video lain. Tapi ini nak bagi tahu penggunaan mudah saja. 5 moving average cross, kita beli. 5 moving average cross balik ke bawah, kita jual. Saya tunjuk satu contoh real life counter MyEG. Okay, counter MyEG. Ini adalah platform, saya baru je screenshot semalam. Okay, maknanya benda ni baru lagi berlaku. Yang baru berlaku ni kat sini. Ini belakang-belakang ni dah lama dah, daripada tahun lepas agaknya ni kan. Okay, siapa yang tak pernah dengar counter MyEG? MyEG ni kita boleh buat insurans, kita boleh bayar road tax, ada banyak lagi berkaitan bayar saman pun boleh, macam-macam. Dekat MyEG kan, portal online secara platform. Jadi, ini pergerakan harga dia turun naik, turun harga RM1.26, naik sampai alamak dah tertutup atas ni, sampai RM2.34. Jadi pergerakan dia turun naik 100% ni, turun naik. Okay. Tuan-tuan tekan dalam platform 5 moving average. EMA ni moving average jugalah. Ini advanced sikit, exponential moving average. Satu lagi tuan-tuan tekan 10 moving average. Jadi ada tali merah, ada tali biru. Ingat, tali merah dia cross kat bawah, contoh macam ni, tuan-tuan beli. Kemudian dia naik sampai dia cross ke bawah balik, baru tuan-tuan jual. Apa berlaku? Masa tuan-tuan beli kat sini, harga dia RM1.40. Masa tuan-tuan jual kat sini, harga dia RM1.97 ataupun RM2 lah, senang kira. Naik sebanyak 60 sen. Nampak macam sikit, 60 sen. Alah, naik 60 sen dalam poket pada 60 sen. Tuan-tuan kena ingat, ini adalah nilai satu saham. Tuan-tuan kena beli dekat Bursa Malaysia sekurang-kurangnya 100 unit, 100 saham ataupun satu lot. Satu lot bersama dengan 100 unit. Okey, 100 unit. Kalau tuan-tuan beli 10 lot, dah jadi 1000 unit. Jadi bayangkan, kalau 1000 unit tuan-tuan ada, naik sebanyak 60 sen, ini adalah RM600. RM600 tuan-tuan. Okey, tuan-tuan beli katakan sekarang RM1.40. Tuan-tuan beli 1000 unit. 1000 unit, okey. So nilai dia RM1.400. 1000 unit berapa? 10 lot. Okey, 1000 unit 1000 unit 10 lot. Total 10 lot adalah RM1.400. Tuan-tuan jual dekat sini lebih kurang RM2.000. Jadi dah untung sebanyak RM600. Okay. Kemudian dia turun kita tak payah buat apa-apalah. Dekat sini dia cross balik. Dia cross balik ataupun kat sini pun dah cross, tapi saya nak tunjukkan yang confirm. Dia ada beberapa kriteria kat mana confirm. Boleh juga beli kat sini. Tapi ni yang confirm. Ada kriteria lain lagi lah, kena tambah. RM1.85 beli, jual pada paras RM2.18. Kalau tuan-tuan ada modal besar sikit, tuan-tuan mungkin beli sebanyak RM18,000. Dekat sini tuan-tuan jual RM21,000. Ini mungkin 100 lot. Tuan-tuan ada duit lebih sikit kan. Beli RM18,000, jual pada RM21,000, untung lebih kurang RM3,000. Okey. Kemudian dia turun. So turun kita tak apa-apa, dah 2 kali dah. Kemudian dia cross lagi. Dia cross. Sekarang ni, ni nak cerita ni, sekarang ni sedang berlaku ni, dia belum cross kat bawah.
Tali merah ni masih ke atas, tali biru ni masih ke bawah, dia belum cross ke bawah. Nak jual ke tak? Nak jual ke tak? So tuan-tuan dah pakar dah ni, dah terror dah kan. Jangan jual dulu. Dia belum cross bawah lagi. Itu trading teknik kita, trading disiplin kita. Kita dah set dah. Bila dia cross bawah, kita beli. Dia cross atas, kita jual. Dia cross bawah beli, dia cross atas baru jual. Sekarang dia cross atas, kita beli, dia belum cross ke bawah lagi. Jangan jual dulu. Kalau tuan-tuan mahirkan satu teknik saja, saya doakan tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, adik-adik, makcik, abang, kakak, mak nenek semua, selamat maju jaya. Okey? Amin, insyaAllah. Tuan-tuan guna satu teknik saja yang tuan-tuan suka. Percayalah, saya dah bagi tahu background saya kan. Saya sebagai technical analysis dan macam-macam pengiktirafan sebagai international speaker. Saya dah belajar lah semua jenis teknik advance. Akhirnya saya akan patah balik kepada teknik yang sesuai dan mudah. Saya tak gunakan 5x10. Saya ada teknik lain. Tapi kalau tuan-tuan hanya pegang satu teknik saja, contoh kan. Kemudian sebelum tuan-tuan nak amalkan, tuan-tuan backtest dulu. Contoh saya dah bagi MyEG kan. Tuan-tuan pergi cek pula counter lain. Contohnya dalam ni saya ada Manulife pun ada. Kita ada counter yang tuan-tuan mungkin Hong Leong Bank, tak syariah lah, ataupun Takaful. Banyak counter-counter yang tuan-tuan boleh backtest. Pakai 5x10 ni tuan-tuan backtest. 1000 kali kalau tuan-tuan jumpa dalam chart ni, setiap kali dia cross, tuan-tuan untung, tuan-tuan bolehlah pegang kepada teknik tersebut. Teknik ni saya bagi free of charge, sila amalkan. Semoga pahala ni berterusan insya-Allah. Okey. So, saya bagi real life dah ni, MyEG, siapa yang dah beli. Tak payah jual, tunggu dulu sampai dia cross bawah balik. Kemudian kita ada advance sikit lah, macam mana kita nak identify counter apa yang dah cross hari ni. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan kena buka satu-satu lah. Tapi dalam video yang saya ajar, dalam apa ni, tujuan saya bukan tujuan untuk jual video, tapi saya bagi tahu kalau tuan-tuan nak belajar lebih lanjut, memang saya ada sediakan. Apalah salahnya saya bagi tahu siap-siap kan, akhirnya tuan-tuan akan cari juga siapa yang berminat. Tuan-tuan boleh cari, sila cari kat luar sana. Saya amat galakkan, lagi banyak tuan-tuan belajar, lagi bagus. Okey. So kat mana lagi sumber maklumat yang kita nak peroleh dalam pelaburan saham ni, teknik-teknik, ada yang free, ada yang macam-macam. So antara 3 rujukan utama yang saya nak tuan-tuan tengok yang sahih dan regulated, tiga platform ni adalah yang pertama bursamalaysia.com. Ini adalah platform utamalah. Segala maklumat syarikat, detail-detail dia berkenaan company semua ada kat dalam ni. Okey, kemudian dia anak syarikat Bursa Malaysia adalah bursamarketplace.com. Dekat sini pun ada banyak bahagian Bursa Academy ni pembelajaran percuma je tuan-tuan. Pembelajaran percuma, tapi dia tak ajar teknik lah. Teknik saya ajar tadi free tu. Yang tadi 5 moving average tadi tu. Kemudian yang ketiga adalah melalui mplusonline.com.my. Ini adalah khas untuk klien-klien M+ saja. So siapa yang belum ada akaun, saya sarankan tuan-tuan buka akaun CDS, akaun opening ni, tinyurl.com/m+cds. Saya akan bagikan penerangan yang lebih lanjut berkenaan dengan penggunaan platform M+, kelebihan-kelebihan M+. Yang pertama yang saya boleh confirm, saya boleh yakinkan tuan-tuan, kami punya brokerage adalah yang paling murah, terutamanya untuk intraday. Itu kena lanjut lagi lah, saya akan bagi penerangan lanjut. Seandainya tuan-tuan sampai ke video ni, daripada link yang mungkin grup-grup mana-mana cikgu-cikgu saham ke ataupun mana-mana grup yang mereka ada letak reference code, tuan-tuan masuk ke tinyurl.com/m+cds ni. Suatu membuat pendaftaran account opening tu, sila masukkan reference code yang diberikan oleh siapa yang edarkan video ni. Sebab saya boleh identify ni grup mana, ni grup mana. Kadang-kadang cikgu tu dia attach dengan saya, dia buat kelas, tapi dia bukan reminder, jadi dia minta saya buka account. Saya tahu, okey, ini adalah anak murid cikgu ni. Jadi saya tahu tuan-tuan ni ada basic ilmu ni. Kalau mungkin tuan-tuan pergi kelas yang memang fundamental je, dia pun buka account dengan saya, jadi saya tahu. So ada beberapa lah grup-grup yang memang bawa saya, dan sila masukkan reference code mereka yang buat promotion untuk account opening ni. Dan amanah saya adalah sila ajak kawan-kawan lain buka account dulu. Tuan-tuan buka account, pembelajaran percuma je tuan-tuan.
Okay, nak trade ke, nak berdagang, nak melabur ke, itu adalah pilihan kemudian. Dapatkan maklumat dulu, terutamanya sekarang waktu PKP ataupun mungkin video ni dah lepas PKP. Tuan-tuan ada banyak masa. Sebenarnya masa banyak, 24 jam tu banyak. Itu bergantung pada kita nak uruskan masa. Carilah masa sikit untuk belajar dan tambah ilmu, meningkatkan diri kita insya-Allah. Okay. Okay, so akhir kata saya mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat maju jaya kepada semua. Dua video yang saya sediakan ni lebih kurang 1 jam setiap satu adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada tuan-tuan semua. Untuk memberikan pendedahan agar tuan-tuan dapatlah ilmu sedikit sebanyak berkenaan dengan pelaburan saham sebelum tuan-tuan decide atau membuat keputusan nak melabur ke tak melabur. Dan saya yakin apa yang saya sampaikan ini adalah berlandaskan kepada undang-undang dan patuh syariah. Tuan-tuan boleh cek balik, tak ada masalah. Okay, kemudian saya nak buat promosi sikit. Antara Facebook page yang tuan-tuan boleh follow adalah antaranya adalah nama saya Izrul Zainal Abidin. Tuan-tuan boleh follow Facebook page saya dekat situ. Tuan-tuan boleh buka akaun dengan saya menggunakan link di bawah ni. Sila join Telegram Facebook page Jom Saham. Jom Saham, sila search Jom Saham. Kemudian Syariah Screener, kita antara Facebook page yang tuan-tuan boleh buat rujukan lah. Ataupun satu lagi Elzal Syariah, itu partner-partner saya. Elzal Syariah, page Facebook page Dr. Zarudin, banyaklah. Jadi time to time saya akan update lagi apa sumber-sumber maklumat yang lain. Apapun, terima kasih kerana sudi menonton video saya selama 2 jam, part 1 dan part 2. Sekali lagi amanah saya adalah sila kembangkan ilmu ini selain daripada pelaburan saham dunia, dengan mengembangkan ilmu lagi, saya akan memohon untuk dikembangkan saham akhirat saya insya-Allah. Dan tuan-tuan yang forwardkan video ini juga, saya doakan kebaikan kepada tuan-tuan, mendapat pahala kerana memanjangkan ilmu yang baik secara percuma. Tiada bayaran setakat inilah. Jadi terima kasih, selamat maju jaya, selamat ulang kaji, selamat meneruskan pembelajaran di mana-mana saja. Doakan kebaikan untuk saya dan kepada rakan-rakan lain yang berusaha untuk mendapatkan ilmu yang sah di sisi undang-undang dan patuh syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.